أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan pada hari ini dan dapat berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana Allah Ta'ala menjemput, mungkin ada orang yang terdekat di kalangan kita yang pergi ataupun Allah Ta'ala jemput untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala memilih kita untuk berada di dalam rumahnya pada malam ini. Baik yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji Tuan Pasir Surah Kampung Jaya, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada siri yang lalu kita dah baca tentang surah Al-Wasyiyah, tentang hari kiamat. Baik, alhamdulillah malam ni insya-Allah kita akan membacakan satu surah. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah. Jadi sebelum ni mari ganti. Cara ni pun mari ganti. Tapi insya-Allah start patutnya bulan ni saya hari Selasa dah. Selasa minggu pertama setiap bulan. Jadi insya-Allah kita akan gunakan buku ataupun kitab Tafsir Al-Quran di radio. Ni kita boleh tengoklah buku dia. Ini kan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad. Ni kitab dia. Sebab apa saya pakai kitab ni? Antaranya sebab ringkas. Orang dengar radio kejap ke lama, dia rasa dia kejap je. Jadi sesuai lah macam kita ni waktu maghrib. Jadi sesuai dalam setengah jam ataupun 40 minit kita akan tadabbur ataupun tafsir ayat daripada surah-surah ataupun juzuk amma, juzuk yang ke-30. Kerana surah-surah ni surah yang lazim kita baca dan lebih dekat kepada kita untuk kita faham apa yang kita baca setiap hari. Ada orang semayang kadang-kadang dia tak faham ataupun tak tahu makna apa yang dia baca, maka kadang-kadang tu yang menjadikan sembahyang kita ni kadang-kadang laju ataupun kurang khusyuk, ataupun sebab apa kadang-kadang kita jadi malas nak sembahyang. Antara sebabnya adalah kita tidak faham makna dalam bacaan sembahyang kita. Jadi sebab apa kena baca Fatihah? Dan kenapa kena baca Fatihah? Dan sebab apa kena baca surah-surah selepas daripada surah Fatihah? Jadi kita akan insya-Allah kita akan tengoklah dalam kitab ataupun tafsir. Insya-Allah malam ni saya akan bacakan surah Al-Syarh. Surah yang ke-94. Dia ada 8 ayat je. Okey. Kadang-kadang kalau saya sebut nama surah ni kadang-kadang orang tak tahu surah dia Asy-Syarh. Kita ingat ataupun kita tahu kalau saya baca ayat pertama tahun lalu surah dia. Tapi kadang-kadang kita tak ingat nama surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tahun lalu surah ni, surah nama dia surah Asy-Syarh yang ada mengandungi 8 ayat. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqad zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pendek je, 8 ayat. Jadi kenapa saya ambil ataupun pilih surah ni pada malam ini? Kerana kita ni kadang-kadang setiap hari ataupun dalam kehidupan seharian kita ni, kadang-kadang kita ni sesak. Sama ada dalam urusan kerja kita, dalam urusan rumah tangga kita, dalam urusan seharian kita, kadang-kadang ada ujian yang datang kepada kita. Berbagai ujian lah, ujian kewangan, ujian kerja, ujian keluarga, ujian anak-anak dan sebagainya. Maka ada satu surah yang insya-Allah jika kita amalkan surah ini, setiap kali kita ada kesusahan ataupun kesempitan, bacalah surah ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita ataupun Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Surah Asy-Syarh artinya lapang yang melegakan, iaitu surah yang ke-94, mengandungi 8 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Ad-Duha. Jadi di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri surah Makkiyah ni adalah surah-surah yang pendek, surah-surah yang ringkas, dan surah-surah yang banyak bertanyakan soalan. Sebab ketika mana Nabi SAW di Mekah, banyak persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Maka ayat-ayat yang ringkas ini lebih menarik orang untuk mengetahui apa yang dibacakan oleh Nabi SAW dan lebih mudah untuk difahami. Surah ini mempunyai hubungan yang rapat dengan surah sebelumnya, sehingga ada diriwayatkan dari Tawus dan Umar Ibn Abdul Aziz yang mengatakan kedua-dua surah ini merupakan sebuah surah, sebab kedua perawi ini ada membaca dalam rakaat pertama dua buah surah tersebut sekaligus, tanpa memisahkan di antara keduanya dengan basmalah. Tetapi yang sudah mutawatir adalah dua buah surah. Jadi perawi yang meriwayatkan tentang surah ini surah Makkiyah, dan adakah surah ini dua surah ataupun satu surah? Dan jumhur ulama mengatakan dua surah yang berbeza daripada surah sebelumnya. Keduanya saling berhubungan maknanya kerana masing-masing ada menyebut nikmat-nikmat Allah yang patut disyukuri. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami, yakni Allah telah melapangkan untukmu akan dadamu ya Muhammad. Ayat ini bentuk pertanyaan tetapi mengandungi erti ketetapan, iaitu Allah Ta'ala menetapkan benar-benar telah melapangkan dada Nabi SAW dengan membuka pintu hatinya untuk menerima hidayat, makrifat, keimanan, pengajaran, pengetahuan, kenabian dan kebijaksanaan. Nak ceritanya, walaupun Nabi ni Allah Ta'ala ataupun kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi ni utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi ada masa-masanya Nabi rasa terbeban dengan wahyu ataupun apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah ini bagi melapangkan dada Nabi SAW. Maka kalaulah Nabi pun memerlukan satu surah ataupun satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melapangkan dada Nabi SAW, maka lebih lagi lah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak maksum, yang penuh dengan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena banyakkan baca surah ini. Baik, setengah kaum mengatakan dari kecil lagi dada Nabi SAW telah dilapangkan oleh Allah, sebagaimana peristiwa ketika mana Nabi dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, ketika mana Nabi sedang bermain-main di sebuah perkampungan Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba datang dua orang lelaki. Lalu dua orang lelaki tadi mengambil Nabi dan membelah dada Nabi, lalu dibasuh hati Nabi ataupun jantung Nabi ni dibelah dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Dan ada satu urat yang ada dalam dada baginda SAW. Lalu jika urat itu tidak dibuang oleh malaikat, maka nescaya iblis dan syaitan juga akan mendapat rahmat daripada Nabi SAW.
Sebab apa? Sebab Nabi ni rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Jadi dalam alam ni syaitan, jin, iblis juga termasuk dalam alam. Maka ketika mana peristiwa dada Nabi dibelah, maka ada satu urat dalam dada Nabi. Kalaulah urat tersebut tidak dibuang ketika itu, nescaya iblis, syaitan juga akan mendapat rahmat daripada Nabi SAW. Maka malaikat pun membuang salah satu daripada bahagian yang ada pada dalam dada Nabi SAW. Maka syaitan dan iblis ni tidak akan mendapat rahmat daripada berkat ataupun syafaat daripada Nabi SAW. Kemudian dibersihkan bahagian yang boleh digoda syaitan dalam jantung tersebut, lalu dibasuh dengan air zam-zam dan dimasukkan kembali ke tempatnya. Ini adalah khususiat ataupun kelebihan yang diberikan kepada Nabi SAW. Kita boleh buat tak? Boleh. Tak sama. Ada orang nak tiru Nabi, pergi awak ada duit sikit, pergi hospital, belah dada, basuh dengan air zam-zam, tak jadi. Sebab ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada Nabi SAW. Tak akan sama dengan apa yang manusia biasa buat. Doktor bakar pun tak boleh buat macam mana yang malaikat buat kepada Nabi SAW. Maka tak usah buat lah. Walaupun ada banyak duit, tak usah buat. Tak akan sama dengan kelebihan yang diberikan kepada Nabi SAW. Ayat yang kedua, wa wada'na anka wizra, dan kami telah menghilangkan daripadamu akan beban. Alladhi anqadha zahra, yang memberatkan punggungmu. Maksudnya beban yang dimaksudkan di sini adalah kesalahan. Dan sebagaimana yang kita maklum, Nabi SAW ataupun para rasul ni adalah maksum, tidak melakukan kesalahan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbebas daripada dosa dan juga kesalahan. Maka Allah Ta'ala telah mengampunkan kesalahan Nabi SAW yang berlaku semasa zaman jahiliyah sebelum dilantik menjadi Nabi. Ayat ini sama dengan ayat 2 surah Al-Fatah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Nak ceritanya, zaman Nabi SAW, walaupun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi tak pernah membuat maksiat. Nabi tak pernah minum arak. Nabi tak pernah sembah berhala. Nabi tak pernah masuk dalam majlis-majlis kerajaan. Sehingga kan diceritakan dalam satu riwayat mengatakan ketika mana Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi pergi ke sebuah ataupun ke satu majlis di tengah bandar Mekah. Lalu ketika mana Nabi SAW pergi ni, ada satu pesta ataupun satu majlis lah, perayaan. Nabi pergi nak tengok lah benda ramai-ramai ni. Pergi kat Padang Stakar contoh lah. Ada carnival ke ada benda, ada orang joget. Baru ni buat Muay Thai sini lah. Buat Muay Thai Padang Stakar. Nak kabarnya Nabi pergi. Tetapi ketika mana Nabi sampai ke majlis tersebut, lalu Nabi tiba-tiba rasa mengantuk dan tidur. Sudah habis dah. Nak kabarnya Allah Ta'ala pelihara Nabi ni daripada melakukan maksiat kepada Allah sebelum lagi dilantik menjadi Nabi. Sampaikan setara pergi majlis biasa pun Nabi ditidurkan ataupun mari rasa mengantuk. Kita majlis ilmu mengantuk. Pergi majlis tu segar lalu. Mai kuliah ni tidur. Start je. Dia dua tepat. Biasanya orang mudah mengantuk. Majlis ilmu atau kuliah, yang kedua adalah khutbah Jumaat. Start je. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila khatib dah start lagi. Jera dah. Memang prepare dah. Tanya Jumaat memang balik awal. Hilang pala belaka. Hilang pala. Saya tengoklah, ambil gambar. Tanya Jumaat aja semua gini. Kepala hilang. Orang dari belakang tu tak nampak kepala dia. Biasa buat tak? Biasa. Memang biasa. Jadi itulah manusia ni. Bila mana nak kebaikan ni memang susah. Perlu kita mujahadah. Saya ingat lagi zaman saya sekolah Imtiaz Dungung. Masa tu semayang Jumaat dekat Masjid Intan Zahra. Bila mana ada seorang khatib ni ataupun ustaz ni khutbah, dia akan ada satu ayat yang dibaca. Saya ni kawan-kawan saya lah suka nak dengar. Bila mana tanya kat pak tu, dia bangun lalu. Masa khutbah awal-awal tidur.
Ustaz Khairul Anwar dia pergi sekarang ni. Lupa dah apa ayat dia baca. Oh, dia kata, bila mana Pak Az-zammu la yunsa, ad-dayyanu la yamut. Memang semangat. Kawan-kawan ni jenis kawan-kawan saya zaman sekolah. Oh, bangun lalu automatik dah tahu buat apa. Oh, sebab dia suka nak dengar kotek tu baca ataupun sebut kataan tu, doa tu. Jadi nak katanya kita ni bila nak ngaji, nak mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memang penuh dengan ujian. Saya pun bukannya baik sangat. Kalau sebab mengajar ni tak baca. Kita ni kalau tak sungguh ataupun Allah Ta'ala tak bagi hidayah, takkan sampai rumah Allah walaupun duduk sebelah masjid dan dekat surau. Sebab itulah bila mana azan dilakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi suruh buat apa? Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana hayya 'alas salah, maka kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu Taala. Bila ajak solat, bila ajak kejayaan, maka hanya Allah Taala yang boleh memberi hidayah, memberi kekuatan kepada kita. Walaupun kita duduk dekat dengan surau, berapa langkah saja. Itu tanda-tanda nak tahu. Guru saya Syekh Dr. Yusri ketika mana di Mesir, dia sebut, dia kata kalau nak tahu hari kita ni berkat tak berkat, tengok kepada apa yang kita buat pada hari tersebut. Kalau lah hari tersebut kita boleh baca Quran, kita boleh baca ataupun dengar hadis Nabi SAW, kita boleh semayang berjemaah, maka hari tersebut insya-Allah berkat. Di antara tanda-tandanya kita isi dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan sembahyang. Maka kalau kita tak sempat hari itu, maka hari itu akan kurang keberkatan. Sebagaimana ada seorang kawan saya ketika mana zaman sekolah, sampai lain ni pun saya tanya, sama tak macam dulu? Dia kata sama lagi. Apa yang sama? Kawan saya ni dia tak boleh bangun lebih daripada pukul 5 pagi. Dia mesti bangun automatik. Dia dok sama ada di time jam ke, dok time jam ke, dia akan bangun pukul 5 pagi. Dia lewat 5 minit, hari tu memang acurbu, dia kata. Ni antara tak semua orang lah Allah Ta'ala kurniakan waktu dia ni waktu yang barakah. Maksudnya dia akan bangun setiap hari jam 5 pagi. Ada sehari tu dia terlambat 5 minit. Memang hari tu tak jadi benda. Pernah tak kita rasa kadang-kadang hari tu kadang-kadang kita nak pergi kerja, tapi lah hijau lah ke, hijau. Ada hari tu time kita nak cepat tu, waktu lah jamnya lampu merah, semua merah. Jadi nak kabarnya hari kita ni bila mana Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala akan pemudahkan. Pertama, kita dapat baca Al-Quran. Yang kedua adalah membaca ataupun mendengar hadis Nabi SAW. Yang ketiga dapat menunaikan solat. Itu tanda hari kita, hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna Nabi SAW itu maksum, yakni terpelihara dari kesalahan. Dan atau beban yang dimaksudkan juga kesusahan yang dideritai oleh Nabi SAW dalam menyampaikan utusan daripada Allah Subhanahu Taala yang dipikulnya, seolah-olah beban itu memberatkan punggungnya. Ada satu hari Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya berat tak beratnya wahyu ni sehingga kan gunung ganang tidak mampu dan tidak mahu memikul beban tersebut. Bila mana wahyu diturunkan kepada Nabi, ketika mana Nabi duduk di atas seekor unta ataupun di atas unta Nabi, sampai unta tu terduduk. Unta ni gagah daripada kuda, gagah lagi daripada lembu, kubah. Nak apa beratnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana wahyu itu turun kepada Nabi, dan Nabi ketika itu berada di atas seekor unta. Terduduk unta tersebut kerana beratnya beban yang dipikul oleh Nabi SAW ketika menerima wahyu. Maka diturunkan surah ini sebagai memberi kedenganan kepada Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah meringankan beban itu sehingga mudah menyampaikan seruan agama kepada umatnya, dan jiwanya pula menjadi tenang dan tenteram walaupun amat buruk sambutan orang terhadapnya.
Bagaimana peristiwa Nabi SAW ke Taif. Nabi menyampaikan dakwah kepada penduduk di Taif. Tapi Nabi SAW disambut dengan lemparan batu dan juga najis sehingga berdarah gigi Nabi SAW. Lalu bila mana Nabi terbeban dengan sambutan sebegitu sehingga berdarah, Nabi tahan darah Nabi daripada jatuh ke tanah. Sebab apa? Sebab kalaulah darah Nabi jatuh ke tanah, maka nescaya tempat itu akan menjadi tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah kekasih Allah. Kalaulah darah kekasih Allah yang jatuh ke tempat tersebut, maka Allah Taala ataupun malaikat akan minta kepada Nabi, sehingga kan diceritakan bahawa malaikat Jibril datang kepada Nabi. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau mu perintahkan aku untuk terbalikkan kampung Taif ini, maka nescaya aku akan terbalikkan. Tapi apa jawab Nabi? Nabi doakan mudah-mudahan akan lahir daripada zuriat keturunan penduduk Taif orang yang memeluk agama Islam. Begitu hebat Nabi SAW. Kita ni baru kena blok kereta. Kalau duduk rumah teres ni, biasa bubuk parking. Ataupun kucing jiran sebelah erok rumah kita. Gitu balas sama. Atau kucing sebelah erok pula. Cemu ni. Kita baru benda-benda yang kecil telah tapi jadi memburukkan ataupun mudah nak marah. Jadi kena baca banyak-banyak ayat ni. Kena baca banyak surah ni. Wa rafa'na laka dzikra, ayat yang keempat, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Qatadah, Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana namanya disebut-sebut di dunia dan di akhirat. Tidak seorang khatib maupun orang yang naik saksi, begitu pula orang yang mengerjakan sembahyang apabila mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mesti menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah Taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Ada satu riwayat ketika mana Allah Taala menciptakan dunia ini, lalu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam AS beberapa kalimah. Dan ketika mana Nabi Adam bertanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalimah apa itu, maka Allah Ta'ala menjawab, tidak aku ciptakan dunia ini kalau tidak kerana namanya Ahmad ataupun namanya Muhammad. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menjadikan dunia ini dengan matlamat ada akan sampai seorang utusan Allah ataupun kekasih Allah sebagai khatimun nubuwah, penutup segala Nabi. Pasal kita lah, kita kerja orang mak ayah ni. Apa matlamat kita kerja? Cari duit. Cari duit untuk siapa? Untuk anak dan juga isteri. Ada kawan saya, ayah dia ni, waktu dia kecil-kecil lagi, zaman dia sekolah lagi, ayah dia dah buat satu syarikat nama anak dia. Nak katanya sayangnya ayah ni kepada anak tersebut, anak sulung dia ni, sampai budak-budak ni kecil lagi, anak dia kecil ni, dia dah buat satu syarikat supaya bila mana anak dia ni besar, anak dia hanya ambil alih je, ambil alih syarikat yang telah ayah dia dibuat. Maka begitu juga dunia ni diciptakan kerana Allah Ta'ala sampai satu masa Allah Ta'ala nak ciptakan dunia ni adalah kerana ada seorang kekasih Allah yang Allah Ta'ala akan penutup segala Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka begitu beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kan Nabi Musa AS, Nabi Isa AS doa untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Isa alaihi salam, kalaulah ikut cerita orang Kristian, Nabi Isa alaihi salam telah disalib. Tapi Nabi Isa berdoa untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit dan akan turun semula pada hari ataupun pada nak dekatnya hari-hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Kita mana kat lagi keluar Dajjal. Hari ni macam-macam dah Arab Saudi dah. Dulu puang tak boleh bawa kereta, dia ni boleh bawa kereta. Dulu puang tak boleh free hair ataupun tak boleh buka aurat, dia ni boleh buka dah. Banyak dah kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Di antaranya adalah banyaknya bangunan-bangunan tinggi di Mekah dan juga Madinah.
Hari ni orang pergi Mekah ambil gambar benda, Kaabah ke Menara Jam? So jawab. Orang pergi Mekah hari ni ambil gambar Kaabah ke dengan Menara Jam? Asal nawak lah rasanya selfie dengan Menara Jam tu. Sebab tinggi. Di antara tanda-tanda hampirnya kita kepada kiamat, manusia berlumba-lumba membina menara ataupun bangunan-bangunan pencakar langit. Dan bangunan, salah satu bangunan yang tertinggi juga ada di Makkah Al-Mukarramah. Menara Jam tu lah. Engineer ni siapa? Arkitek dia orang Malaysia. Saya dah ingat nama dia. Arkitek yang design buat Menara Jam tu adalah orang Malaysia. Maka Allah Ta'ala warfa'na laka dhikra, tidak sah sembahyang dan juga khutbah melainkan menyebut nama Nabi SAW. Maka jelaslah ketinggian baginda kerana namanya disandingkan dengan nama Allah, seperti Muhammadur Rasulullah dan ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan banyak lagi ayat-ayat seperti itu tersebut di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab para nabi. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, kerana sesungguhnya bersama kesulitan datangnya kemudahan. Dan Allah Ta'ala ulang sekali lagi dalam ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu datangnya kemudahan. Maka muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita susah, yakinlah bila bersama susah itu adanya senang. Inna ma'al usri yusra, bukannya ba'da usrin yusra. Ada juga ayat Allah Ta'ala sebut inna ba'da usrin yusra, selepas kesusahan akan datangnya kemudahan. Maka dalam ayat Asy-Syarh ni Allah Ta'ala menceritakan dua kali, Allah Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan itu datangnya kemudahan. Maka bila mana datangnya susah, kita yakinlah selepas ataupun bersama kesusahan itu akan adanya kesenangan. Sebagaimana ibu-ibu nak melahirkan anak, sakit, sebelum nak lahir itu sakit dah, tapi bila lahir lagilah sakit. Tapi bila keluar je anak tu, tengok baby tu hilang rasa sakit. Dengar je tangisan baby, terus hilang rasa sakit. Tanyalah mak-mak, walaupun sakit nak lagi tambah. Ada orang nak tambah anak ramai. Ada orang seorang cukup dah. Tapi nak kata hebatnya para ibu-ibu kita ni ataupun mak-mak kita, isteri kita ni, lepas sakit kita ni sunat sekali je. Lelaki ada nak sunat 2 kali, 3 kali tak? Puan 3 cukup lah. 3 cukup dah. Kali pertama tu kita tengok, ya Allah azab, siapa cari-cari kena jahit pula lepas tu. Tapi sebab anak ni menjadi cahaya mata, rasa senang ataupun rasa Allah Ta'ala menghadiahkan kegembiraan kepada para ibu-ibu dan diampunkan dosa-dosanya. Maka tak apalah, kedua, ketiga, 3 orang cukup. Ada orang tak 10, nak 10. Kawan saya 6 orang. Ingatkan nak tambah dah sebab dia adik-adik dia 10 orang. Ayah saya 14 orang. Tapi 2 mak lah. Sekejap. Mak seorang, ayah 2. Ayah 2 maksudnya Tok Ki meninggal, Tok Nyang lah. Tok Nyang meninggal, nenek tu kahwin pula seorang lagi. 14 orang semua. 2 ayah. Hebatnya ayah saya nombor 11. Saya adik-adik 8 orang. Saya nombor 7. Adik saya anak 3 tu. Tak ada lawan lah. Makin lama makin sikit. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kemudahan dan kesenangan kepada orang yang telah didatangi kesulitan hidup dan kesusahan. Yang demikian itu kerana Nabi SAW sangat menderita dalam berdakwah, menyerukan agama Islam semasa di Makkah. Lalu Allah menyatakan, sesungguhnya bersama kesulitan datangnya kemudahan, iaitu engkau yang Muhammad telah menderita kesusahan dalam berjihad menentang kaum musyrikin. Maka kesulitan itu akan diiringi pula oleh kemudahan dan kesenangan hidup, iaitu engkau akan menang dan dapat mengalahkan mereka sehingga mereka tunduk untuk mengikut agama hak yang telah engkau bawa kepada mereka. Ini setelah baginda berada di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana ketika mana awal
Islam disampaikan ataupun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memang banyak ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi. Sebab itulah surah ni diturunkan di Makkah. Kerana ujian yang berat untuk menyampaikan dakwah kepada Nabi kepada musyrikin Mekah ketika itu. Kita ni dah orang tegur sikit boleh. Kita pun jadi tak berani nak tegur. Sebab bila gimana kita tegur, baru ni kan video viral. Orang tu tegur pakaian puang tu memang yalah pening kita tengok. Jadi pokcik ni tegur, dak malu ke pakai gini. Tok lelaki dia hari lalu kata dosa dia aku tanggung. Berani. Dosa dia. Kita ni dosa kita pun tak tahu lagi nak tanggung dosa orang lain. Berani suami dia, gitulah orang jahil. Orang jahil ni dia rasa dosa ni ibarat lalat yang hinggap di atas hidung, boleh tepis gitu je. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali dosa yang dia buat, sehingga para sahabat Nabi SAW, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana ambil air semayang pun pesang dah. Sebab takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak kisah, semayang pun ikut dang je. Lah ni ramai dah semayang. Kemarin ada sekolah buat program dekat ATC. Jadi dia naik bukit hiking, jungle trekking. Pukul 6 baru naik bukit. Jadi turun pukul 7. Kat garit dah lah. Ada injek, ada apa, standby dah. Telefon sekejap lagi, start. Tengok budak jerit ni. Jerit dah tu. 3-4 orang tak degah-degah. Kita tengok hari 10 Muharram tu. Itu ke puasa luar kat Kemasik. Orang telefon, wah kacau. Aku baru nak dengar kuliah Kemasik. Baru nak jalan-jalan sikit. Kena balik mula ke ATC. Jadi bila ada sapa tu, bukannya pandai sangat berubah, tapi kita bawa pandai lah. Bawa pandai. Jadi bila jumpa tu, kita pergilah baca-baca sikit, tiup. Ajak kawan seorang ni. Saya ni sembelih kambing lembu bandar. Sembelih jing tak pernah pergi, sembelih hatu. Tadi kita setakat baca-baca pegang tu, sakit-sakit. Mu main mana tanya? Gua mana tu? Mana ada gua atau bukit Lepas tu tanya, saya ni jenis, kita ni jenis baik. Dia kata, apa? Budak ni kacau aku, bising. Naik bukit, naik jaga trekking ni, duduk bisa membangun kata. Dah balik lah. Tabur. Kawan saya, Ustaz Roslan, duduk dekat Teluk Galung lah. Dia mari, mula saya khabar, mu tak mau keluar aku bunuh. Tak mau kata, tak mau keluar. Kawan saya, Ustaz seorang lagi mari, melih lalu kata. Khabar ke dia, saya ni setakat melih lembu, kambing biasa dah. Melih hatu dah aja lagi. Dia dah tunggu benda. Mari melih lalu kata. Mu nak keluar tak kata. Aku bagi 3 pilihan. Mu masuk Islam, mu bai'ah, ataupun aku bunuh mu. Kata, tamu. Buat kawan ni jenis, kawan tu ustaz tu jenis malah layan kata. Payah-payah sembelih. Wah, kerak lalu. Kata, nak kerak ke mana aku duduk. Dia kena belajar. Jadi bila letak tangan tu, jing tu lalu. Memang macam sembelih kambing lah. Letak tangan kat leher tu, senyap. Kita Lista. Tanya dia lepas tu. Dah, salam buat ke mana? Ada lah. Dia ajar dia kata. Ada ayat tu, ayat dalam surah Al-Qamar kata, ketika mana peristiwa Nabi membelah bulan dia kata. Jadi kata, bayangkan ada pisau dekat tangan ni, kemudian baca ayat tu, bismillah, dia kata. Betul tak? Kata, betul. Mula masa waktu awal-awal dia belajar tu, dia kata, serbang tangan dia. Kata, risau. Tapi jangan pelik lah. Orang yang belajar kena ada cari guru yang betul. Janganlah ni macam-macam pelik lah. Orang pergi berubat, ada pakai senapang lah, secong ada akan video tu lah. Bukan kita nak bertikar, tapi kadang-kadang kalau boleh, benda tu boleh mendatangkan fitnah. Orang tengok pelik dengan agama Islam ni. Berubat pakai senapang bunyi-bunyi, cu ada lampu pula. Kata orang tengok pelik.
pelik rawatan ini. Jadi tak payahlah kalau rasa benda tu bagi kita mujarab, tapi bagi orang lain benda tu pelik. Tak usah tunjuklah, tak usah rakam, tak usah buat live. Jadi fitnah belaka kepada agama Islam. Sekali lagi Allah Ta'ala menguatkan janjinya, sesungguhnya bersama kesulitan yang telah ada itu akan datang pula kemudahan lainnya. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW sabda, absyiru faqad ja'akum al-yusru lan yaghliba asrun yusraini. Kata Nabi SAW, bergembiralah kamu, sesungguhnya telah datang kemudahan kepada kamu. Satu kesulitan tidak sekali-kali dapat mengalahkan dua kemudahan. Allah Ta'ala ulang dua kali daripada ayat ni. Seolah-olah Allah memaklumkan bahawa sekali datang kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Inilah janji Allah kepada kaum mukmin, bahawa kesulitan yang dideritainya di dunia akan mengiringnya dengan kemudahan dan kesenangan, sekali di dunia dan sekali lagi di akhirat. Dan yang dimaksudkan oleh hadis itu pula, kesulitan hidup di dunia tidak dapat mengalahkan kemudahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum mukminin, iaitu kemudahan di dunia dan kemudahan lain yang ada di akhirat. Istimewa pula kemudahan itu, kemudahan di akhirat kekal abadi. Maka ketika mana kita susah di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi tiga pilihan. Sama ada Allah Ta'ala nak hilangkan kesulitan, ataupun Allah Ta'ala tunaikan hajat doa kita, ataupun Allah Ta'ala nak tangguhkan kepada kita, atau Allah Ta'ala nak tunaikan kepada kita. Maka kalaulah Allah Ta'ala kita doa, ya Allah ringankanlah beban, ataupun ya Allah kuatkanlah aku untuk menghadapi ujian tersebut, atau ya Allah hilangkanlah beban kesusahan tersebut kepada aku. Maka di antara tiga-tiga ni, pilihlah Allah Ta'ala yang lebih berhak untuk mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita tengok ujian tu datang kepada kita sesuai dengan beban ataupun dengan kudrat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketujuh, fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, bekerja keraslah. Yakni setelah Allah menggunakan beberapa banyak nikmat yang telah disebutkan itu, maka Nabi SAW itu digesa agar bersyukur dan supaya rajin beribadah dengan bekerja keras dalam perkara tersebut. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bila mana Allah Ta'ala bagi suatu nikmat, dia bersyukur. Dan apa tanda syukur? Dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sini kadang-kadang jangan tengok. Kalau kat KL banyak, belah-belah KL Selangor banyak. Kalau kita pergi masjid lah ni, kau parking depan masjid, Nazir Masjid, Porsche. Nazir Masjid, BMW, Mercedes, AJK Masjid, semua pakai kereta-kereta besar. Nak tunjuk bahawa orang Islam ni, bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi kekayaan, dia guna kekayaan dia itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada kereta mewah, ada kereta yang selesa, simpan rumah. Sayang nak pakai. Sungguh ada orang ni beli kereta, bukuh. Bukuh dah. Sehari ataupun seminggu sekali buka buku tu panen je. Apa sayang, bayar mahal boh. 800 sebulan, 1000 sebulan. Jadi tu di antara orang yang tak pandai guna nikmat. Allah Ta'ala suruh guna nikmat ni. Allah Ta'ala bagi duit, Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi kenderaan, Allah Ta'ala bagi rumah yang selesa ni, supaya kita bawa ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kita bersyukur, kita bawa pergi rumah Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kan. Kereta siapa bagi? Allah. Duit siapa bagi? Allah. Gaji siapa bagi? Allah Ta'ala. Maka guna, jangan sayang nikmat tersebut. Bila mana kita guna nikmat tersebut, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Maka bawalah sekali tiap-tiap hari ataupun sekali seminggu, bawa pergi masjid, parking depan sekali. Oh, kau lelah. Orang kaya ni ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi janganlah rasa bangga pula. Habis pahala. Nak kabarnya nak tunjuk bahawa orang Islam ni bukan orang yang lekeh. Orang Islam ni orang yang Allah Ta'ala bagi kekayaan, dia lebih dekat, makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna apabila selesai mengerjakan suatu ibadah, hendaklah diiringi dengan ibadah lain sebagai tanda kerja keras yang memenatkan. Semayang sebagai contoh, kita semayang 5 waktu. Semayang dah. Lepas semayang kita
kita tambah pula dengan amalan-amalan sunat. Semayang sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Dan di antara sembahyang yang Nabi tak pernah tinggal adalah sembahyang rawatib dan juga sembahyang witir setiap malam. Dan kita ni qiyamul lail ataupun sembahyang tahajud ni sunat kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi bagi Nabi adalah wajib. Kata Ibn Abbas, apabila selesai menunaikan sembahyang fardu, bekerja keraslah untuk Tuhanmu dengan berdoa dan berharaplah kepadanya sahaja serta memohon segala permintaan. Maka sebab itulah kita disunatkan. Kalau kat Arab, negara Arab, lepas mayang tembur gitu je, jarang ada zikir, ada doa. Tapi tempat kita ni, ulama Nusantara ni, sebab kita tahu kita ni bukan orang yang faham Al-Quran, maka sebelah mayang dia ajar ataupun dizikir dengan kuat tu apa? Untuk ajarkan kepada kita. Walaupun bukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi ulama kita di Nusantara ni nak ajar kita lepas mayang, astagfirullahalazim, guna selawat, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Sebagai apa? Sebagai inilah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Mas'ud, apabila selesai dari mengerjakan segala yang fardu, kerjakanlah sembahyang malam. Atau dimaksudkan juga apabila selesai berjihad menentang musuhmu, kerjakanlah ibadah kepada Tuhanmu. Atau jika selesai menyampaikan perutusan Allah, lakukanlah ibadat dengan meminta ampun atas dosamu dan dosa kaum mukminin. Dan yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak engkau berharap. Yakni merendah diri kepada Allah dengan memohon syurga yang diingini dan menjauhkan neraka yang ditakuti. Atau kata Ibnu Katsir, jika selesai engkau dari mengerjakan urusan dunia dan sesudah engkau putuskan hubungan dengannya, maka tampillah mengerjakan ibadah dengan rajin dan hati yang lapang, mengikhlaskan niat serta keinginan semata-mata kerana Tuhanmu, bukan kepada yang lain. Maka terlampau banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hari ini. Tanda kita syukur kita guna nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menambah ataupun selepas melaksanakan yang wajib, kita mengerjakan pula amalan-amalan yang sunat. Dan sebagaimana kata Ibnu Katsir, mintalah syurga yang diingini dan jauhkanlah daripada neraka yang ditakuti. Kadang-kadang kita ni malah nak minta. Ya Allah, mu dengar kan? Jenis muda. Dengar kan apa yang ada dalam hati? Tak. Kita macam kita lah anak-anak. Kalau minta dengan ayah, "Ayah nak duit, nak bitih buat apa?" "Ada lah." "Bagi tak?" "Tak bagi." "Yang buat apa? Mak mu nak duit buat apa?" "Nak beli makanan, nak beli buku, nak buat benda-benda yang baik, maka kita akan bagi." Tapi kalau beli benda, rokok. Rokok ke, beli game ke, beli top up ke, beli mainan ke, maka kita tidak akan bagi. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah apa sahaja yang kita inginkan. Sebagaimana baru-baru ni saya jumpa dalam satu program dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ada seorang haji ni, dia kata dia minta dengan Allah, "Ya Allah, aku nak kerja di Saudi." Sebab apa? Sebab nak kerjakan haji free lah bila duduk tanah haram. Lepas 2 tahun dia dapat kerja dekat Saudi, dan dia dapat kerjakan haji dengan cara percuma. Jadi dia kata minta dengan Allah Ta'ala. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang ada, saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia pergi haji, dah bawa selesai pun. Daftar haji pun dah. Nak kena hebat dia ni, dia sangat dekat ataupun Wallahualam apa amalan dia, tapi sampai dia pergi haji pun, ihram pun orang bagi. Dia kata satu hari dia nak kawan dia telefon. Kata, saya dah ingat nama dia, Ding ke apa nama. Kata, "Ding, mu ganti aku." Dia beli umrah dia hak private tu. Furada. Tak payah daftar tamu haji pun. Kata kawan dia last minute tak boleh pergi. Kata, "Dah nak kena buat apa?" "Buat pasport lah." Sampai ke KLIA, orang tanya. Kata, "Bang, ihram mana ihram?" Saya ni kata orang tak tahu pun kena beli ihram. Dah ingat, tak ada pitih nak beli. Kata, "Tak apa, dibagi." Kata, ambil orang saya. Kata, "Tak boleh, kita kena pakai ihram start daripada KLIA lagi." Jadi kawan dia ni ada kerja di Mekah. Jadi dia tahu dah kawan dia ni jenis tawakal tinggi pada Allah SWT. Dia kata, "Ding, mu bawa apa?" Dia tunjuk dalam poket dia 3 sen.
Dia tahu dah kawan kan. Kita kan kadang-kadang kita ada kawan kan. Jenis memang dia ni tak minta-minta dengan orang. Kita tahu dah kalau kita tak bagi dia akan tak minta. Jadi dia tanya kan buat apa persen. Dia kata ada 3%. Jadi nak katanya dia kerja haji, balik daripada haji tu bawa balik pula duit RM2,000. Itu zaman tahun 90-an. Seorang haji ni lah. Yang katanya bila mana dia mungkinlah doa dia minta dengan Allah Ta'ala nak kerjakan haji. Sebagaimana ayah saya pernah cerita, dia kata kisah dia bagi pinjam pada abang ataupun adik-adik dia lah nak pergi umrah ataupun pergi haji, gitulah, 1,000. Kemudian bila mana bagi pinjam tu, bila nak pulang balik, ayah kata tak apalah, hadiah. Jadi bila mana dia halalkan ataupun hadiahkan duit tu, Allah Ta'ala bagi pulang balik apa yang dihadiahkan RM1,000 tu dengan 10 tahun pergi umrah tanpa percuma. Lepas 10 tahun tak telefon dah cakap tu. Nak katanya bila mana kita buat sesuatu ni kerana Allah Subhanahu Taala, niat ikhlas kerana Allah Taala akan ganjarkan 10 kali ganda. Dan 10 kali ganda tu betul-betul berlaku kepada ayah saya sendiri. Jadi bila lepas habis 10 tahun yang ke-11 tak telefon dah. Syarikat travel tu kawan dia je. Tapi lepas habis 10 tahun nak katanya Allah Taala balas balik 1,000 tadi dengan 10 kali ganda. 10 tahun lagi percuma, tiap-tiap tahun lagi free. Tahun ke-11 barulah tak ada orang panggil. Jadi maka kita kena banyak minta dengan Allah Ta'ala, dan rezeki ataupun nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita ni berikanlah kepada ataupun gunakanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rasa sekali itulah perkongsian kita dalam surah Asy-Syarh, lapang yang melegakan walaupun ayatnya ringkas 8 ayat, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah tersebut. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggung dengan tasbih kafarah dan surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.